Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya memanjatkan kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya dapat hadir ke Masjid Taqwa di TTDI di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Jadi keduanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kerana sudi untuk mengundang saya memberikan kuliah bulanan di masjid tuan-tuan dan puan-puan. Rasanya kalau tidak silap saya ini kali kedua. Kali pertama rasanya dah berdekad. Satu dekad lamanya tuan-tuan itu jadi waktu siang pada masa itu kuliah duha kalau tidak silap saya. Jadi kuliah saya ni dia punya tumpuannya tuan-tuan atau maudhu' dia ialah berkaitan dengan pengukuhan akidah atau pengukuhan iman. Mengapa saya fokuskan kepada pengukuhan akidah tuan-tuan atau pengukuhan iman? Kerana akidah ini merupakan asas kepada kita semua. Dan kalau kita merujuk kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dilahirkan di Makkah. Dan ketika Nabi dilahirkan, masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang berhadapan dengan pelbagai masalah. Pertamanya mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah berhala. Walaupun mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Namun mereka menyembah berhala-berhala tuan-tuan dan puan-puan, menyembah berhala yang besar-besar. Saya bagi contoh nama-nama berhala tersebut: Al-Lat, Al-Uzza, Al-Hubbal, Manat dan sebagainya tuan-tuan. Diletakkan di Kaabah. Mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Dari segi kemasyarakatan, mereka ini adalah kumpulan manusia yang bersifat asabiyah atau perkauman yang tebal. Yang mana Allah Ta'ala menegur mereka tuan-tuan di dalam surah dalam Quran, di mana Allah Ta'ala menyebutkan dan memperingatkan kalangan mereka yang bersifat asabiyah, bagaimana ketika mereka masih dalam jahiliah mereka bermusuhan antara satu sama lain. Kuntum ala safahuratin minan nar fa anqadhahum minha. Kamu hampir-hampir terjerumus ke dalam lubang neraka dan kami selamatkan kamu daripadanya. Orang-orang Mekah juga tuan-tuan dan puan-puan runtuh akhlaknya. Mereka minum arak, mereka berjudi, mereka berzina dan sebagainya. Sebab itu ketika Nabi SAW berumur 40 tahun, baginda telah beruzlah atau berkhalwah di Gua Hira, memikirkan tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat Mekah ketika itu. Dan di Gua Hira lah Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Saya percaya tuan-tuan yang pergi ke Mekah, tuan-tuan ditunjukkan Gua Hira. Dan apabila Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua tuan-tuan, dalam surah Al-Mudassir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, dan ketika itu fokus dakwah Nabi SAW iman, akidah, percaya kepada kewujudan Allah, percaya kepada hari kebangkitan akhirat dan sebagainya tuan-tuan. Sebab itu apabila kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
mempunyai kekuatan akidah yang cukup kuat, mereka mampu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh keluar ya. Dia nak tunjukkan sesuatu yang Mungkin tak. kalau saya pakai kabel saya nak Panjang. panjang saya beri kabel. Ada yang membantu saya minta dia ambil. Ustaz Zul ambil kabel HDMI ya. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang Arab ya di Makkah mengalami transformasi yang cukup besar tuan-tuan ya. Mereka mampu untuk menjadi kalangan mereka yang terhebat di kalangan manusia, memimpin manusia ya selama 1000 tahun lebih, hinggalah mereka melupakan ajaran agama mereka menjadi lemah, berpecah belah dan sebagainya seperti sekarang. Keduanya tuan-tuan, alhamdulillah kita ini dilahirkan dalam iman ya. Oleh sebab ibu bapa kita Islam, nenek moyang kita Islam, alhamdulillah ini satu rahmat Allah yang sangat besar, yakni dilahirkan dalam iman. Tuan-tuan cuba bayangkanlah kalau ibu bapa kita tidak Islam tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Damansara ini sajalah berapa ramai yang tidak Islam hanya kerana ibu bapa mereka belum Islam lagi atau tidak Islam lagi. Lebih-lebih lagi kita tak membuat dakwah kepada mereka. Kalau Sa'ad bin Labid atau setengah riwayat mengatakan Sa'ad bin Waqqas sampai ke Kuangtong untuk berdakwah sehingga mikbar kubur dia ada di sana tuan-tuan. Ya, kita orang-orang ini dah ada kat keliling kita. Barangkali tuan-tuan, ya kita belum lagi ada kekuatan untuk berdakwah kepada mereka. Walaupun dilahirkan dalam iman ini merupakan satu rahmat Allah yang besar tuan-tuan, tetapi iman yang kita warisi ini tidak kuat. Ia mudah saja hilang daripada diri kita kalau ada ujian-ujian yang datang kepada kita, na'udzubillah. Mungkin iman yang kita warisi ini akan hilang daripada diri kita. Tuan-tuan, ya, saya sebutkan ini sebab mengikut maklumat-maklumat yang kita dapati tuan-tuan, terdapat kalangan mereka yang telah keluar daripada agama untuk menganut agama lain. Bahkan masalah yang seperti api dalam sekam tuan-tuan dan puan-puan sekarang ialah masalah anak-anak orang Islam ini makin lama makin ramai yang tidak mahu percayakan adanya Tuhan, atau mereka menjadi ateis, atau dalam bahasa Arab mereka menjadi mulhidin ya. Maknanya orang yang tidak percayakan adanya Tuhan. Tuan-tuan. Dan ini makin lama makin ramai tuan-tuan. Saya terbaca dalam internet tuan-tuan, dan berita ini diwawarkan pula tu bagaimana bintang filem India yang berasalnya agama Islam sudah tidak mahu percayakan adanya Tuhan. Dan berita ini dilaporkan di dalam sosial media yang dibaca oleh kalangan mereka ini tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iman yang kita warisi ini perlu diperkukuhkan. Bagaimana memperkukuhkan iman kita tuan-tuan? Antaranya ialah dengan melihat bukti akan kebenaran agama yang kita anuti. Apabila saya bercakap tentang akidah tuan-tuan ya, akidah ini ada 4 bahagian tuan-tuan ya. Yang pertama berkaitan dengan ilahiyah, ketuhanan. Persoalan tentang adanya Tuhan. Apa buktinya adanya Tuhan? Kalangan mereka yang etis mengatakan bahawa Tuhan tidak ada. Yang keduanya berkaitan dengan perkara ghaibiyah, perkara-perkara ghaib. Yang ketiganya berkaitan dengan nubuwah, kenabian. Yang keempat berkaitan dengan perkara sam'iyat, yakni perkara-perkara yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana perkara tersebut tidak ada dalil akal.
Laisa hunaka dalil aql. Maknanya tidak ada dalil akal untuk membuktikan perkara-perkara sam'iyah. Kalau Allah dan Rasulnya tidak memberitahu kita, kita tidak tahu. Tuan-tuan, perkara seperti ilahiyah kita boleh bahas, kita boleh debat. Bahkan ramai kalangan ateis yang akhirnya percaya Tuhan itu ada. Saya bagi contoh tuan-tuan, dua orang ateis yang menjadi maha guru kepada ateism. Namanya ialah Profesor Dean Kenyon dan juga Profesor Anthony Flew. Dua-dua ni tuan-tuan hampir 40 hingga 50 tahun berjuang untuk mengajak manusia jangan percayakan adanya Tuhan. Tetapi di akhir hayat, di akhirnya mengatakan bahawa Tuhan itu pasti ada. Sebabnya apa tuan-tuan? Sebabnya dia merujuk kepada sains. Saya percaya tuan-tuan ni ada yang ahli sains, atau tuan-tuan memang belajar ilmu sains. Dean Kenyon dan Anthony Flew memikirkan semula bagaimana DNA, deoxyribonucleic acid, yang ada dalam setiap benda hidup dicipta. Dan dalam tradisi orang-orang yang belajar ilmu DNA, genetik, mereka memang tahu bahawa sebatian DNA suatu sebatian yang bersifat kompleks. Untuk menghasilkan DNA baru, mesti ada DNA lama supaya ada template dia, sesuatu yang menyampaikan kepadanya. Oleh itu suatu hari ketika dia berfikir-fikir bagaimana DNA yang pertama itu dihasilkan, sedangkan mengikut apa yang mereka yakini, DNA adalah sebatian yang sukar untuk dicipta. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi hint kepada kita bagaimana kita boleh meyakinkan diri kita kepada kebenaran wahyu. Dalam surah Fusilat ayat nombor 53, Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut ialah kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia, yakni Allah, menjadi saksi kepada segala sesuatu. Tuan-tuan, maksud ayat ini ialah apabila kita membuat kajian-kajian, pemerhatian-pemerhatian di keliling kita, yang mana kajian dan pemerhatian ini memang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Contohnya tuan-tuan membaca surah Al-Mulk, dalam ayat nombor 3 Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur." Sadaqallahul azim. Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak ada kecacatan padanya. Lihat kembali apakah ada kecacatan padanya. Tuan-tuan dan puan, ini maknanya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengkaji. Bila dikaji, kita berdapati bahawa apa yang Allah Ta'ala itu sebut benar. Dan apabila kita dapati apa yang kita kaji itu selaras dengan apa yang Quran sebut, kita akan kata, betul lah Quran. Macam mana Quran tahu? Maka disitulah membuahkan keyakinan kita bahawa Allah Al-Alim, Allah Al-Khaliq. Dalam Quran terdapat banyak ayat seperti ini tuan-tuan. Jadi insyaAllah nanti saya akan tunjukkan dari masa ke masa tuan-tuan. Ini kalangan anak-anak muda kita yang ateis, yang tuan-tuan kena prihatin. Prihatin tuan-tuan, kena ambil kuat, kalau tidak kita kehilangan anak-anak muda kita yang beragama tuan-tuan.
Baik. Jadi tuan-tuan, pokoknya ialah bagaimana caranya kita hendak meyakinkan diri kita kepada kebenaran wahyu. Dan saya nak ulang balik tuan-tuan, sebab saya tak dapat tengok tadi, kita tak dapat tunjukkan akidah ini begini tuan-tuan ya. Saya buatkan carta dia tuan-tuan ya. Ya, bahagian atas itu ialah perkara yang melibatkan akidah. Yang di tengah itu ialah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. Nah, apabila kita yakin kepada semua yang di atas tu tuan-tuan ya, ilahiyahnya, ketuhanannya kita yakin, sam'iyahnya kita yakin, nubuahnya kita yakin, ghaibiyahnya kita yakin dengan sepenuhnya, maka kita akan patuh kepada syariat Allah. Yang haram, yang wajib kita akan laksanakan. Solat umpamanya kita laksanakan sebaik yang mungkin. Yang haram kita tinggalkan. Yang sunat kita cuba buat, yang makruh kita tinggalkan. Dan apabila kita patuh kepada semua ni tuan-tuan, saya ambil contohlah tuan-tuan, we are struggling to eradicate corruption. Contohnya ya, kita cuba nak menghapuskan korupsi dalam negara kita. Tetapi apakah caranya yang kita lakukan tuan-tuan? Kalau seseorang itu benar-benar yakin tuan-tuan kepada akidah Islam ini tuan-tuan, maka dia akan meninggalkan korupsi ini. Sebab Nabi SAW berpesan, ar-rashi wal murtashi billah, mereka yang mengambil riswah dan yang menerima rasuah, kedua-duanya berdosa. Bukan yang menerima saja berdosa, yang memberikannya berdosa tuan-tuan. Dan maka apabila kita patuh ni semua tuan-tuan, maka terbinalah akhlak yang mulia. Oh, orang Islam, you don't try to bribe the Muslim because they don't take bribe. Contohnya lah tuan-tuan. Ya. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. So dalam Islam sebenarnya akhlak itu asasnya ialah akidah. Dan apabila kita ada masalah dalam masyarakat kita bagian dengan akidah, dengan akhlak, maka yang kita nak troubleshoot yang ini tuan-tuan, yang atas ni. Bukan kita give all this syariat, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini haram, ini halal. Now, if you are really have very strong akidah, kalau anda betul-betul mempunyai kekuatan akidah, otomatik dia akan tinggalkan ini tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu menggunakan kaedah agama yang ini berkaitan dengan akidah. Dan bila saya sebut akidah tuan-tuan, ia bukan semata-mata ilmu pengetahuan. Bukan semata-mata ilmu pengetahuan. Kenapa saya sebut begitu tuan-tuan? Tuan-tuan, dekat luar negara ya, orientalis barat ini, mereka pakar dalam bidang agama. Baru 2 hari lepas saya sebutkan dalam satu forum bersama-sama dalam majlis dakwah negara tuan-tuan. Kalau kita pergi ke universiti di luar negara tuan-tuan, dekat Lampeter University di Wales, dekat St Andrews di Scotland, Durham di utara England, mereka mempunyai fakulti Islam dan yang mengajar situ ialah orientalis. Dan mereka ni tidak beriman sebagian daripadanya tuan-tuan. Mengapa? Tidak ada keyakinan tuan-tuan. Jadi bagaimana nak dapatkan keyakinan tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya, nescaya Allah Taala akan suruh manusia tengok alam. Tengok alam, tengok alam, tengok alam. Dan tengok alam dan kaji alam adalah sains tuan-tuan. Baik tuan-tuan Sekali lagi saya nak sebutkan tuan-tuan, apabila kita yakin kepada Quran, maka kita akan yakin kepada semua yang disebutkan dalam Quran, termasuklah perkara-perkara yang tidak boleh dibuktikan kadang-kadang. Sebab itu tuan-tuan, apabila saya menggunakan pendekatan seperti ini, tuan-tuan boleh tengok apa kesannya. Tuan-tuan kita tengok komen-komen saya punya pelajar di UKM dululah, sekarang saya dah bersara tuan-tuan
Ini pelajar cerdik tuan-tuan. Semua pelajar mesti cerdik lah. Ya. Ya. Kadang-kadang kecerdikan tu diukur dengan PNGK dia. 4, cerdik lah. Kalau tak dapat PNGK 4 tak boleh masuk. Ya. Apa? Fakulti perubatan contohnya tuan-tuan kan. Ya. Nak dapat masuk ke fakulti kejuruteraan mesti 3.5 above. Contohnya lah tuan-tuan. Dan apa kata pelajar Cina ni tuan-tuan? Bila saya memberi kuliah yang berkaitan dengan Quran dan sains, kata, I think it is just too amazing. It is a bit unbelievable at first because my belief toward the God is not very much at first. But after all the fact and statistics that my lecturer has shown to me, I started to believe that God do exist. Tuan-tuan tengok. Ya, saya tunjukkan dengan anak panah, dia tulis exist itu dengan huruf besar. Apa maknanya tuan-tuan kalau dia tulis huruf besar? Dia nak express dia punya perasaan. Kalau tuan-tuan tulis WhatsApp tu dengan capital letter tuan-tuan, semua capital letter maknanya tuan-tuan nak menyatakan sesuatu. Perasaan tuan-tuan. Dan pelajar ini tuan-tuan menulis I believe that God do exist itu dengan tulis besar. Kena kita tengok satu lagi. Pelajar berbangsa Cina juga tuan-tuan. Saya rasa Al-Quran berkemungkinan besar adalah benda wujud dicipta oleh Tuhan. Saya mula mempercayai kewujudan Tuhan agama Islam. Sebelum ini saya tidak pernah diberitahu tentang perkara ini. Tuan-tuan, 3 perkara yang disebut itu menarik tuan-tuan. Yang pertama, dia kata dia percaya Quran daripada Allah walaupun cara dia tulis tu macam tu. Yang keduanya, dia mula percayakan Tuhan agama Islam, yakni mula percayakan Allah. Tetapi yang menarik perhatian saya tuan-tuan yang nombor 3 ini. Kata dia, sebelum ini saya tidak pernah diberitahu tentang perkara ini. Maknanya barangkali dia menunggu-nunggu kok ada orang beritahu dia mencari-cari agama. Tetapi kali ini dia dapat selari dengan apa yang dia cari. Dia mengeluh, tak ada orang beritahu pun. Dan apa yang dia rasa ni tuan-tuan, serupa saja dengan apa yang dirasa oleh wanita ini tuan-tuan ya. Tak keluar bunyi. Jadi wanita ini juga mengeluh. Wanita orang putih tuan-tuan ya. Dia mengeluh. I was not told about this before. Ini tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ya, apa yang saya tunjukkan kepada mereka ni tuan-tuan ya, dan alhamdulillah sekarang ada orang sudi mengundang saya ya, di Selangor ni pun ada tuan-tuan ya, di Negeri Sembilan banyak tempat. Inilah dia tuan-tuan ya, modul pengukuhan akidah tuan-tuan. Maknanya bukan saja Quran, bahkan saya tunjukkan mukjizat saintifik dalam sunnah Nabi. Baik, malam ini tuan-tuan saya nak tunjukkan, tunjukkan pada tuan-tuan ya, perkara-perkara yang menakjubkan tentang Quran. Dan Allah Ta'ala mencabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran. Ya, banyak ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran. Umpamanya tuan-tuan dalam surah Al-Isra ayat nombor 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya tuan-tuan saya kena minum sudah. Qul la in ishtaratil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahir. Sadaqallahu azim. Katakan kalau sekalian manusia dan jin dikumpulkan untuk menghasilkan sesuatu seperti Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukan walaupun mereka membantu antara satu sama lain. Ya, ini adalah cabaran Allah yang sangat dahsyat. Sangat hebat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan Quran 1500 tahun yang lalu. Dan sekarang zaman teknologi moden, ada artificial intelligence, AI. Tuan-tuan, ya, antara artificial intelligence itu ialah kita punya GPS. Nak datang sini tadi tuan-tuan, kalau saya datang sini saya tak dapat sampai tuan-tuan. Tetapi saya ada GPS. Pakai Waze.
Jadi dia tunjukkan masjid ini tuan-tuan. Ya, ada orang kata senang saja. Quran ini untuk ditiru, just key in. The Quran yang just dimodify yang tu. Tuan-tuan itu contoh. Ada dalam internet tuan-tuan Dan dalam surah lain tuan-tuan, surah Hud, Allah Taala turunkan cabaran tersebut kepada 10 surah saja. Kemudian Allah Taala turunkan dia kepada satu surah saja. Dalam ayat nombor 23 surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, maksudnya kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah satu surah saja. Panggillah pembantu-pembantu kamu selain pada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Tuan-tuan, kita nak fikir macam mana kalau hanya satu surah tu Allah Taala jaga. Surah yang paling pendek sekali, surah Al-Kautsar, nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan kalau sempat lah. Kalau tak lain kali Just one surah. The shortest surah in the Quran is surah Al-Kautsar. 3 ayat. Takkanlah tak boleh tiru. Setengah orang kata macam tu tuan-tuan kan. Dan Allah Ta'ala bagi penegasan. Illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maksudnya kalau kamu tidak dapat lakukan dan kamu tidak akan dapat lakukan sampai bila-bila. Walan taf'alu. Kamu tidak akan dapat buat. Takutkanlah kepada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Disediakan untuk mereka yang kafir. Nah, ini cabaran Allah yang sangat dahsyat. Dan kalau tuan-tuan nak tengok sifat Allah. Kalau tuan-tuan tengok Al-Asma'ul Husna, di sana ada satu sifat Allah, Al-Mutakabbir. Inilah antara petunjuk sifat Allah Al-Mutakabbir. Takbur. Tuan-tuan, kalau kita dengar perkataan takbur tu macam negatif, negatif untuk manusia. Untuk Allah itulah sifat Allah Al-Mutakabbir. Takkanlah satu ayat tak boleh buat, kata mereka yang skeptik pada Quran tuan-tuan. Nah, malam ini tuan-tuan, ini Allah Taala sebutkan kata Allah, ayat nombor 9 ni tuan-tuan, Allah Taala kata, kami turunkan zikra ini, Quran, kamilah yang akan menjaganya. Jadi kita tuan-tuan kena jaga Quran juga tuan-tuan dari segi hard copy je tu kita kena jagalah, jangan sepah-sepahkan dia tuan-tuan. Nah, sekarang kita buat sedikit kajian tentang susunan Quran tuan-tuan Kita tengok sini tuan-tuan ada orang cuba membuat meniru Quran. Kononnya dia telah menghasilkan Quran, tuan-tuan boleh cek dalam Google, The True Furqan, tuan-tuan akan pergi ke laman web dia. Ini True Furqan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tuan-tuan Ini. Daripada bahasa Arab terjemahkan kepada bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang digunakan Lugha Arabiyyah Fusha. Lugha Fusha tuan-tuan. Apabila orang Islam menemui terjumpa dia punya True Furqan, atau saya akan gunakan perkataan Quran palsu ni tuan-tuan, orang Islam rasa tercabar, marah. Seperti imam di New York ni tuan-tuan, Imam Abu Namus tuan-tuan bertengok sana, yang marah dengan penerbitan Quran palsu. Dan di Kuala Lumpur ada satu pertubuhan bukan kerajaan yang buat laporan polis terhadap pendiri laman web itu. Tapi laman web duduk di luar negara tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, Quran palsu ini tuan-tuan cuma mempunyai 77 surah. Tuan-tuan tahu berapa orang yang berkongsi untuk menghasilkan The True Furqan itu tuan-tuan? 4 orang daripada Palestin. Tuan-tuan dia cuma mampu untuk menghasilkan 77 surah, dan dia punya surahnya pendek-pendek. Yang paling pendek ada 6 ayat, yang paling panjang ada 31 ayat. Tuan-tuan ingat Quran ada 114 surah.
Surah yang paling pendek 3 ayat, yang paling panjang 286 ayat. Nah, tuan-tuan, saya key in ya bilangan ayat dalam Quran palsu ini ke dalam Microsoft Excel, tuan-tuan. Ini Microsoft Excel, saya masukkan dia punya bilangan ayat dalam setiap surah itu ke dalam Microsoft Excel, dan saya minta dia untuk menghasilkan graf taburan, scatter diagram, tuan-tuan ya. Dan scatter diagram yang dihasilkan seperti ini, tuan-tuan. Ya, kalau ya, orang yang belajar statistik atau belajar matematik atau belajar sains, dia anggap ini taburan yang bersifat rawak, randomly distributed, tuan-tuan ya. Dan cuba kita tengok Quran yang ada di tangan kita, tuan-tuan. Quran yang ada di tangan kita ni, tuan-tuan, diturunkan lebih kurang 1450 tahun lalu, tuan-tuan. Dah lama dah, tuan-tuan. Dan ketika diturunkan, ya, diturunkan berperingkat-peringkat selama 23 tahun lamanya. Ya. Dan semasa diturunkan surah-surahnya disusun tidak sama dengan susunan yang ada sekarang. Jadi kita tahu, tuan-tuan, surah yang pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq. Kalau kita tengok Quran, surah pertama ialah surah Al-Fatihah. Nampak, tuan-tuan? Jadi ada orang yang skeptik dengan agama Islam ini mengatakan bahawa susunan Quran ini tak betul, terutamanya golongan orientalis, tuan-tuan ya. Ingat, tuan-tuan ya, orientalis ini penulisan dia kalau dulu dia disimpan di library-library yang membacanya ya, sarjana-sarjana Islam kat industri tempatan yang dihantar ke Eropah untuk belajar agama. Mereka saja yang akan membacanya, ataupun kalangan orang-orang lain lah, tuan-tuan. Tetapi apa yang ditulis oleh orientalis barat sekarang ini, tuan-tuan, dimasukkan ke dalam internet dan dilepaskan seluruh dunia. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau ya, mereka yang tidak kuat akidah dia, tak kuat iman dia, membaca benda-benda macam ni, kata, yoga macam tu. Tuan-tuan, dia mula istilah Arabnya muzabzabin. Ya, orang Cina kata tak ting tak tu. Dia punya hatinya sudah tidak lagi tenteram, tuan-tuan ya. Mereka mengatakan bahawa susunan Quran ini tidak betul. Sepatutnya disusun ke susunan semasa diturunkan. Dan kita test, tuan-tuan ya. Kita test dia. Ya, kita key in kan bilangan ayat ya dalam Quran kita, dia punya surah dengan bilangan ayat, kita key in kan ke dalam Microsoft Excel. Dan kita cuba minta, kita minta dia untuk menghasilkan graf taburan, tuan-tuan ya. Dan bila kita minta dia buat graf taburan, tuan-tuan, graf taburan yang dihasilkan adalah seperti ini, tuan-tuan ya. Ini ya, tapi ini mula dari sebelah kiri, tuan-tuan. Kita mulakan sebelah kanan. Tradisi Islam memang dimulakan sebelah kanan. Ini dia punya ya, taburan surah-surah Quran. Dan kita pindahkan ke PowerPoint, tuan-tuan ya, untuk tuan-tuan tengok sendiri apa yang ada di sebalik susunan Quran. Baik, ini ialah susunan Quran ketika diturunkan. Dia juga belum disusun, tuan-tuan. Nanti satu masa saya akan menjelaskan bagaimana ia disusun, siapa yang menyusunnya, tuan-tuan ya. Tapi saya beritahu tuan-tuan ya, tak ada siapa menyusunnya, ya Allah. Susunan Quran itu Allah yang menyusunnya, tuan-tuan. Baik, ini ialah taburan Quran semasa diturunkan. Ya, ini paksi Y, paksi X, ini asalan dia daripada begini, tuan-tuan. Dia bertukar jadi begini. Nampak tak, tuan-tuan? Ini susunan ketika diturunkan, ini susunan sekarang. Daripada zaman Nabi SAW sampailah sekarang, inilah disusunannya. Paksi Y, paksi X, dia punya origin ya, asalan dia, ini surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Orang yang belajar matematik beritahu ini ialah koordinat pertama 17. Ini koordinat kedua, surah nombor 2, 286. Yang ini surah nombor 3, 200 dan sebagainya. Di ujung sana ialah surah Nas. Dan orang belajar statistik tahu dia dia menghasilkan satu lengkuk yang berada di tengah-tengah taburan itu. Dia panggil the best fit, tuan-tuan. Nah, coba bayangkan, tuan-tuan, kalau saya cantumkan kedudukan surah ni, tuan-tuan, apa yang kita dapati, tuan-tuan? Bahagian paling luar sekali kita dapat khat Allah. Nampak, tuan-tuan? Saya percontoh, tuan-tuan pernah tengok ni. Ya?
Saya pernah tunjukkan kat TV RTM dulu tuan-tuan, lama dah. Ya. Ini khat Allah, dan ini lukisan saya tak cantik, tuan-tuan tengok yang asal. Tengok tuan-tuan, saya tunjukkan dia punya kedudukan surah sekali. Ya, anak panah tu. Ya, surah pertama, surah kedua, surah ketiga, surah keempat, surah kelima, keenam, ketujuh. Bila dia cantumkan kedudukan surah itu dapat alif. Dan tengok lagi tuan-tuan. Ya, cantumkan kedudukan yang paling luar sekali, dia menghasilkan lam ha, Allah. Dia panggil kedudukan surah yang paling luar sekali tuan-tuan. Nah, apakah ini kebetulan? Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat baginda yang merupakan mukjizat hissi, mukjizat yang boleh dicerap dengan mata. Orang-orang musyrikin yang enggan percaya, dia kata ini sihir. Bila Nabi tunjukkan bulan terbelah dua, ini sihir, kata mereka. Nah, orang zaman sekarang dia akan kata ini sesuatu yang kebetulan. Kalau kebetulan dia berlaku sekali saja tuan-tuan. Cuba kita cantumkan cara lain tuan-tuan. Kita cantumkan cara lain, dia akan menghasilkan khat Muhammad. Tuan-tuan, dia menghasilkan khat Muhammad. Dan cuba tuan-tuan tengok kedudukan anak panah yang setujukan. Itu bahagian yang paling luar sekali tuan-tuan. Ya, bahagian yang paling luar sekali tuan-tuan. Dapat Muhammad. Nah, tuan-tuan, perkara seperti ini pada zaman dulu dia tidak, maknanya tuan-tuan ahli astronomi pada zaman itu dia tengok bintang, dia tengok buruj, dia cantumkan kedudukan bintang, dia kata haza nita, haza dibran, haza nilam. Itu nama-nama buruj. Itu tak tepat tuan-tuan. Ya, tapi keadaannya lebih kurang sama saja. Mencantumkan kedudukan bintang, yang ini cantumkan kedudukan surah, yang menghasilkan khat Allah dan satu lagi khat Muhammad. Tak apakah benda ini juga sesuatu yang berbetulan tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tadabbur. Semasa Quran diturunkan, sistem nombor belum ada. Kertas belum ada. Konsep Cartesian graph belum ada. Sebab saya sebut Cartesian graph maksud ekspresi Y itu tuan-tuan. Bagaimana hebatnya pemilik Quran ini tuan-tuan? Sebab dia memang hebat tuan-tuan kan? Ya. Dan mungkin akan ada orang kata kebetulan. Ya, lagi tuan-tuan, kebetulan di bawah sana banyak lagi ya. Benda-benda yang menakjubkan kita berkaitan dengan susunan Quran. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau susunan Quran diubah, katakanlah ya, ada orang kata susunan Quran tak betul, sepatutnya ikut susunan semasa diturunkan, ya, kenapa ini tak dapat dihasilkan tuan-tuan? Khat ini tidak boleh dihasilkan. Nampak tak tuan-tuan? Ubah saja kedudukan surah, tak boleh buat tuan-tuan. Baik. Okey, saya akan sambung itu kemudian tuan-tuan. Sekarang waktu dekat dah azan. Baik. Sekarang kita tengok satu surah, cabaran Allah Taala untuk menghasilkan satu surah tuan-tuan. Apa?
Boleh sambung tak Tuan Imam? 5-10 minit lah ya. Okey. Baik tuan-tuan, Allah Ta'ala mencabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran untuk menghasilkan satu surah. Fa'tu bi suratin min mislih. Dan kita semua tahu surah yang paling pendek dalam Quran ialah surah Al-Kautsar, dan ini antara surah yang kita hafal awal-awal dulu masa kita kecil. Tuan-tuan ya. Dan ini surahnya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak memikirkan apa keajaiban surah ini dari segi lahiriah dia? Saya bacakan surah ini dulu tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surah ini tuan-tuan diturunkan, dia punya asbabun nuzul atau sebab diturunkan kerana orang-orang musyrikin menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik ini memang dia akan menghina Nabi. Kemana saja Nabi pergi untuk berdakwah, mereka akan ada di situ. Apabila saja tuan-tuan ya, mereka tak berjaya menghalang Nabi, mereka bagi Nabi offer. Ya, menawarkan kepada Nabi pangkat, harta. Bahkan Nabi pernah ditawarkan menjadi raja. Nabi sebut apa tuan-tuan? Wallahi dia kata, sebab pakcik dia bernama Abu Talib itu datang menyampaikan daripada daripada pemuka-pemuka Arab. Jadi pakcik dia Abu Talib beritahu kepada Nabi SAW, mereka ini menawarkan kepada kamu Muhammad nak jadi raja. Syaratnya engkau kena berhenti mengajak mereka. Nabi sebut, kalau mereka memberi aku matahari pada tangan kananku dan bulan pada tangan kiriku, maknanya keseluruhan inilah tuan-tuan. Segala-galanya lah tuan-tuan, aku tidak akan tinggalkan kerja ini. Itu Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan kita sebagai umat yang sayang kepada baginda Rasulullah SAW, apabila disebut nama Nabi, kita sebut, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita orang lelaki-lelaki, kita diperingatkan oleh khatib setiap kali kita ya sembahyang Jumaat, ya, khutbah itu akan menyebut ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita kembali kepada sini tuan-tuan. Jadi ayat surah ini bermaksud, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah haiwan korban. Sesungguhnya orang yang bercingkau dialah yang terputus. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat daripada segi zahirnya, barangkali kalau kita tak teliti, kita tak nampak. Baik, malam ni tuan-tuan, di Masjid Taqwa di TDI ni saya nak tunjukkan satu tuan-tuan. Mudah-mudahan mungkin ada di antara tuan-tuan dah tahu pun. Cuma kita buat ulang kaji tuan-tuan ya. Baik. Saya nak tuan-tuan sama-sama dengan saya kira berapa bilangan perkataan dalam surah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 tuan-tuan. Tapi mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mahir dalam bahasa Arab yang akan kata ini bukan 10. Ini lebih daripada 10. Ya, dia bagi contoh tuan-tuan. Contohnya lirabbika. Lirabbika ini dia ada 3 maksud. Ya, lirabbika. Tetapi tulisan Arab dia cantumkan yang macam tu dia akan contohkan tuan-tuan. Jadi satu, dikira satu. Dan saya merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan bahawa dalam surah Al-Qadar ni tuan-tuan ada 30 perkataan, dan perkataan yang ke-27 ialah merujuk kepada malam Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan, jadi di sini ada 10 perkataan. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan, dalam setiap ayat surah ini tuan-tuan, berapakah huruf Arab daripada 28 huruf Arab tu tuan-tuan, berapa yang digunakan di dalam setiap ayat? Cuba kita kira dulu. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daripada 28 huruf Arab digunakan dalam ayat ini. Dan ia diakhiri dengan huruf Ra. Tuan-tuan ya? Ayat ketiga, fasalli li rabbika wanhar. Tengok tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 huruf daripada 28 huruf Arab, 10 yang digunakan di sini. Baik. Dan diakhiri dengan huruf Ra. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, inna syani'aka huwal abtar. Kira berapa bilangan? Daripada 28 huruf Arab tu yang digunakan. Kira semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, dan diusul dengan huruf Ra. Dan ini alfabet Arab tuan-tuan ya, abjad Arab. Tuan-tuan tengok kedudukan huruf Ra. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedudukan huruf Ra ialah huruf yang ke-10. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Ini yang kita nak tadabbur Quran ni tuan-tuan ya. Macam mana 10 perkataan, setiap ayat ada 10 huruf daripada 28 huruf digunakan. Huruf yang akhir huruf Ra, dan Ra ialah kedudukan huruf ke-10. Kan kata kebetulan ini. Kan tuan, kebetulan ini kata orang-orang yang tak nak percaya tuan-tuan ya. Baik, sekarang kita tengok. Tuan-tuan, berapa bilangan surah dalam Quran yang akhir ayat dia huruf Ra? Ni tuan-tuan. Saya gunakan Tanzil Net sebab ya kita boleh copy and paste. Maknanya ya kita tengok huruf akhir itu tuan-tuan ya. Kita tengok tuan-tuan bilangan surah yang diakhiri dengan huruf Ra ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. 10 surah yang akhir ayat dia huruf Ra. Subhanallah tuan-tuan. Okey, kan kata kebetulan. Tuan-tuan, orang skeptik dia akan kata kebetulan. Takkanlah sampai 100 benda yang unik ini orang akan ada kata kebetulan tuan-tuan. Penat dia nak cakap kebetulan tuan-tuan. Baik. Sekarang tuan-tuan, perkataan pertama dalam surah Al-Kautsar ini ialah inna. Dalam Quran tuan-tuan, ayat pertama yang mana perkataan pertamanya ialah inna, mana dia? Saya gunakan Tanzil Net juga tuan-tuan. Ya, ayatnya ialah ayat 119 surah Al-Baqarah. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahu alazim. Inna. Tuan-tuan sekarang tuan-tuan kira berapa bilangan perkataan dalam ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik tuan-tuan, mungkin ada baik, kebetulan juga. Kalau kebetulan tengok yang ini tuan-tuan. Ini presentation yang walaupun di bawahnya itu ada lagi, tuan-tuan saya nak tunjuk ni. Ya, bila Nabi dihina oleh orang-orang musyrikin di Mekah, Allah Ta'ala turunkan surah ini. Ayat nombor 2, Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk solat. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat dan sembelihlah ayam korban. Yaumun anhar. Hari anhar. Ini tuan-tuan Hari anhar ini hari korban. Tuan-tuan boleh buat kekah untuk cucu ke untuk anak tuan-tuan. Anytime you want. You want to do it in January, in Rabiul Safar, Muharram. You want to do it in Safar. Sekarang Maulid Rasul, boleh buat pada Rabiul Awal. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat korban tuan-tuan jumpa imam tu, imam saya nak buat korban tahun ni pada bulan Rabiul Awal.
Kau ni dah gila kok. Dia jawapan dia macam tu. Cakap Nabawi pula kan. Sebabnya korban dia hanya boleh buat dekat bulan tertentu dan tarikh tertentu. Bulannya ialah bulan Zulhijjah. Harinya ialah bermula dengan hari Anha. Berapa hari bulan? 10. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya baru sikit tunjuk. Nabi sebutkan dalam Quran, kata Nabi, bila Nabi ini ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi menceritakan bahawa akan berlaku satu ujian kepada kamu semua seperti malam yang gelap gelita. Sayyidina Ali tanya baginda, apakah jalan keluar daripada ya Rasulullah? Kata Nabi, Quran Karim, kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sebut satu persatu sifat-sifat Quran ni. Kemudian Nabi sebut wala tanqudi ajaibu. Quran tidak akan habis-habis keajaibannya. Tuan-tuan, kajilah Quran tuan-tuan. Tujuan kita kaji keajaiban Quran tuan-tuan, bukan untuk penglipu lara kita tuan-tuan, bukan untuk hiburan, tetapi untuk menguatkan keyakinan kita. Apakah kita tidak yakin tuan-tuan? Alhamdulillah kita yakin. Tetapi apabila dapat tengok bukti tuan-tuan, kita akan bertambah-tambah keyakinan kita. Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim mohon pada Allah nak tengok bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Bukan bermakna Nabi Ibrahim tidak yakin kepada Allah. Wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi berkata Ibrahim pada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tidakkah kamu percaya? Aku percaya, tetapi aku nak tenangkan hatiku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meningkatkan keyakinan dia. Jadi apabila kita bertambah-tambah keyakinan kita, maka kita akan lebih patuh kepada syariat. Tuan-tuan ya. Jadi sudah cukup? Tak dengar. Kena berhenti ya? Okey, tuan-tuan ya. Jadi kita ada PKP kita ada syarat ya. Kita tak boleh panjang-panjang. Jadi saya akhiri dengan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh tengok buku saya dekat luar tu, dan juga ada sambal pelcal Jawa ya. Saya punya menantu saya yang buat tuan-tuan kalau berminat. Setelah jam.